kita lebih faham kewajipan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kerana di masa sekarang sangat-sangat kita berhajat untuk kita nak sebar mengenai keagungan, kebesaran dan usaha-usaha musuh untuk mengejek-ejek, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan baik kita sebagai amalan yang boleh memberatkan timbangan amal soleh kita di hari akhirat nanti, insya-Allah Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak dan setinggi-tinggi syukur dan puji kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Hari ini kita bicara masalah sambungan daripada sebab-sebab perang Uhud. Hari ini kita nak mula masuk perang Uhud. Bagaimana cara orang-orang musyrikun dia nak menghadapi Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum daripada orang-orang Islam, dan bagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum untuk menghadapi mereka itu. Masing-masing bersedia dan juga buat persiapan nak mula bertepuk setelah mana berlakunya perang Badar. Jadi kita mula dengan persiapan orang-orang musyrikun dulu. Musyrikun Quraisy daripada Mekah. Sebelum itu kita telah bercara, riwayat dah katanya orang-orang musyrikun tu dia ada taruh dendai lagi dalam hati mereka, ada api menyala kerana marak dalam dada mereka kerana dia kalah daripada peperangan Badar, menyebabkan pemimpin-pemimpin mereka terutama Abu Jahal tu bagi dibunuh mati terkerbau dalam perang Badar. Lalu mereka berasa kata tidak boleh nak biarlah, nak lak tak boleh, kerana malunya kepada masyarakat di Mekah, dan juga kalah ni adalah membawa suatu kelemahan dalam jiwa orang-orang yang kalah. Lalu mereka mula semula nak otong semulalah, nak lawan semula. Mula sekali iaitu dengan dia hantar wakil-wakil dia untuk jumpa dengan orang-orang Mekah. Orang Madinah hantar orang munafik, hantar orang Yahudi untuk nak berunding, nak buat lagu mana, nak cari sokongan-sokongan supaya dapat menguatkan dan mengukuhkan kedudukan mereka, dan mereka nak usaha supaya dapat kemenangan pada perang ini di atas orang-orang Islam. Lalu mereka dapat sokongan yang sepatutnya lah baik
dari kalangan pemimpin-pemimpin yang ada lagi hak saki baki daripada peribadah, dan juga mereka cari puak-puak gabungan daripada kabilah-kabilah yang ada sekitar Mekah. Dan juga orang Yahudi janji nak sokong di Madinah. Begitu juga orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dan jadi dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay ibn Salul, yang mana dia adalah pada dulunya orang nak letak dia jadi ketua, jadi pemimpin sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Tapi oleh kerana bila Nabi SAW pergi Madinah, dia rasa hampa dia. Hampa, tak boleh nak jadi ketua dan pemimpin, tak boleh nak meretah Madinah. Lalu mereka bersiap sedia. Mereka kumpul para tentera dia, pejuang-pejuang dia, peperangan mereka itu lebih daripada 3,000 orang semua. Bersama mereka orang-orang perempuan. Dia bawa orang perempuan atas sekali ni. Tiap-tiap pemimpin kena ada di atas unta dia tu seorang perempuan. Abu Sufyan bawa perempuan, Safwan bin Umayyah pun bawa orang perempuan. Dan anak Abu Jahal, kerana Abu Jahal pak dia tu terbunuh dalam perang Badar, dia pun bawa perempuan juga, nama dia Ikramah bin Abi Jahal, dan lain-lain lagi pemimpin. Awak pergi, dan juga hamba-hamba apa kerah juga. Siapa ada hamba bagi belakang, bagi ramai-ramai. Tu dia ramai, dia nampak hebat, dan sebagai lambang kepada kekuatan biasanya, tapi kadang-kadang banyak pun tak pakai juga. Tak ada kuat bila tidak ada kualiti. Lalu dia bawa perempuan ni tujuan supaya puak dia tak selari lah. Dia bawa perempuan ni nak lari, malu lah. Nanti juah dia boleh orang perempuan kata, oh menakut. Itu. Lalu dia kumpul. Lepas tu, lain pada tu, dia percaya sampan. Di Mekah dia percaya sampan. Royak semua orang-orang Mekah. Kata kali ni nak pergi ambil balah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang Muslim, orang Islam daripada para sahabatnya. Lepas tu tujuan dia lagi, iaitu dia nak kumpul dana, kumpul apa? Kumpul perbelanjaan duit. Tu. Kerana perang ni dia berhajat pada duit. Hajat pada perbelanjaan, nak beli alat perangnya, beli kenderaannya, makan minumnya bukan sikit. Tu. Lalu pak dia kumpul di Mekah. Kumpul boleh 50,000 dinar. Tu. Bukan kok dah, bukan bak dah. Dinar ni dulu buat pada apa? Pada emas. Duit dinar emas dulu. Tu. Maka dia sudah bersiap sedia dari segi ekonomi, dari segi kekuatan tentera, dan dari segi penyokong-penyokongnya. Cukup dia. Tu. Dia keluar daripada Mekah, pergi Madinah. Bila dia pergi, dia turun di satu lembah wadi lah, tempat ada air, mudah nak ambil air, nak guna pakai, nak minum, nak mandi, nak gapo. Sebagai wadi itu satu tempat strategi bagi peperangan. Macam Badar tu nama telaga, yang juga ada air. Tu. Lepas tu ni wadi, turun situ, nak singgah situ lah buat dia tu. Bila begitu, kita mari tengok pula persiapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi Nabi ni sebelum ni, Nabi tak ada duduk diam. Nabi ni masya-Allah kasih kepada Islam, kasih pada Allah, kasih pada Islam, dan kasih pada umat dia. Allah, bila kita tengok kasih Nabi ni tinggi, lebih kasih kita kepada ayah kita, kepada anak kita, kepada isteri kita, kepada lelaki kita kalau isteri, lebih pada manusia semuanya, lebih pada diri dia, lebih pada apa lagi, harta benda dia, kasih pada umat. Kita ada kira lah ni, kita tu kasih kepada Nabi, nak bangkit semangat, nak kita kasih tinggi kepada Nabi. Bukan kita menafikan kata kita tak kasih, kata orang Islam tak kasih. Kita tak partisip. Semua orang Islam itu kasihlah kepada Nabi. Cuma radap famrak. Tahu Nabi setara mana. Ada kena, ada longgar,
ada pertengahan, ada tinggi, ada lajak tinggi dah. Tu lajak tinggi tu bahaya tu. Puji Nabi pun puji siapa mentuhankan Nabi. Macam orang-orang Kristian, dia puji, dia sokong, dia tolong Nabi Isa AS, dia kasih pada Nabi Isa, siapa dia tu taklih mentuhankan Nabi Isa. Hingga lekatlah ni Nabi Isa sebagai Tuhan Pak. Sebagai Tuhan apa? Tuhan anak. Allah Tuhan Pak, Isa Tuhan anak. Maryam tu Tuhan isteri. Kerana melampaui kasih saya, hormat dan mengagung-agungkan Nabi. Padahalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suruh. Nabi sendiri pun lari, jangan kamu melampaui puji aku. Nabi lari. Takut bawa kepada lebih bahaya lagi. Daripada maslahat puji Nabi kepada mafsadah, kepada kerusakan dan kebinasaan kepada agama, dalam agama kita. Tu. Kita nak buat contoh katanya Nabi ni kasih. Sebelum kita nak kecek Nabi nak menghadapi lagu mana dalam perang Uhud ni. Jadi di antara kasihnya Nabi ni, kasih dunia dan kasih akhirat. Bukan sekadar kasih di dunia saja dah. Kasih di dunia ni ayat katanya dalam suatu hadis, inna masali wa masalukum, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu, hei umatku, kama sali rajulin istauqada nara, seperti seorang lelaki yang dia tu membakarkan api. Orang ni malam-malam kadang-kadang dia cucu api kerana sejuk atau kerana nak bakar makannya dia, bakar daging kambing ke, bakar apa-apa yang dia perlu dalam hidup dia, dalam keluarga dia. Seperti seorang lelaki yang menyala istauqada nara, api dia nyala. Tiba-tiba faizal janadibu wal farashu yaqna fiha. Tiba-tiba katu panggil. Katu itulah. Pak kita kenal belaka katu ni. Dia tak ada syari, duk mana pak dia syari. Tak tahu duk mana. Tapi bermalam terutama kalau hujan, pak kita ni masa hujan. Masa hujan bermula-mula hujan tu, hujan acak-acak dia tak ada dah, habis dah. Sebab apa? Sebab dia duk tapai dengan api, duk tubai di api. Dia tu habis. Tinggal sayak 2,000 pergi mana tak tahu. Setengah orang buat wicai katanya ibu dia ni iaitu anak-anak tu lah. Tu anak-anak panggil. Anak-anak tu jadi anak-anak tu. Sayak dia tinggal lah. Duk selera. Kalau kita di jalan tu, di rumah kita selera. Tu. Jadi katu-katu ni mari menjatuhkan diri dia dalam api. Orang lelaki tadi duk bakar api tu, duk kuih juga, hamba. Gih, jangan. Tapi tak bakar juga. Duk kacau, iktahamu. Dalam hadis Nabi satu hadis lagi, iktahamu. Mereka menyerang masuk dalam api. Membinasakan diri. Duk kacau nama Israel situ. Jatuh, lucu sayak jatuh dalam api, Bila jatuh dalam api, buat apa lagi? Membakarkan. Bakar diri dia mati. Mapuh dia. Tu. Itu Nabi Bani dia tu. Bani umat dia. Umat dia lagu tu. Tu. Sebahagian daripada umat dia lah. Walaupun Nabi dia iaitu umat dia, tapi nak jadi sebahagian daripada umat dia bersikap membinasakan diri di dalam api. Api hak umat dia menjatuhkan diri ni bukan api atas dunia, iaitu api neraka di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Api neraka di akhirat. Sebab apa boleh dia tu menjatuhkan diri dalam api neraka, kebinasaan api neraka? Sebabnya dia tu ikut Imam Nawawi tu kerana dia ikut nafsu. Ikut nafsu. Ni ramai di kalangan umat dia ada lah. Orang tak suka ikut ajaran Nabi, tak suka ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, nak ikut hak pesan dia, manhaj dia, neutang hak dia, cara hidup dia. Maka tidak lain mereka bawa kepada binasa.
Pak Nabi pula kata mana? Wa ana akhizu bihujajikum. Aku ni kacau heret tarik daripada kilah dia. Lip belakang ni. Kalau orang pakai kain, kilah lip belakang tu. Ada orang duk mari jangan jatuh, jangan turun laut, jangan turun sungai, jangan tujung misalnya. Walakinnakum tafallatu min yadai. Tapi kamu tu melucutkan tafallat. Melucutkan kacau duk geleding geliak nak lucut daripada tangan Nabi yang sedang pegang teguh supaya umat dia jangan jatuh dalam api neraka. Ini tidak lain mereka nak ayat kata kasihnya Nabi. Siapa duk heret, duk tarik, kasih lucu nak hidup dengan Nabi sebab orang ada kasih pada Nabi sungguh dia boleh duduk dengan Nabi dalam syurga nanti. Hari tu duk ayat dah. Katanya seorang lelaki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah bila ke? Hari kiamat bila ya Rasulullah? Rasulullah tak jawab. Sebab bukan kerjaan Rasulullah nak jawab kata kiamat pada 4 sekian-sekian tanggal sekian-sekian wanti sekian-sekian. Nabi balik tanya dia pula. Ma'adatta gapo kamu sediakan? Gapo yang kamu sediakan? Lagi telah aku tak ada sedia gapo. Kita ingat kata sedia gapo hak molek-molek lah, butir-butir molek. Rasa puas hati sungguh. Hak ni lah nak pakai nak pergi pada syurga ni. Hak ni lah amalan terjamin sungguh katanya Tuhan terima, Tuhan redha. Kata lah. Walakin ya, tapi aku hubbullah wa rasulih. Aku ni kasih pada Allah dan Rasulnya tu ya. Ayat dua patah ya. Aku kasih pada Allah dan Rasul. Nabi pun jawab reka-reka juga. Innaka ma'a man ahbabta. Kamu tu akan mati sikit lagi dalam di akhirat nanti bersama dengan orang yang kamu kasih. Siapa Nabi kasih? Siapa dia lelaki itu kasih? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak duduk dengan Nabi lah. Nak Tuhan mana tak ada. Saya Tuhan syurga dah. Tuhan nak sedia pada manusia. Di antara manusia tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang turut nafsu ni jelas kata orang tak kasih pada Nabi. Padahal hanya Nabi kasih pada dia sallallahu alaihi wasallam. Ini dunia. Mana Nabi heret tu? Nabi wari sunnah dia, ajaran dia, cara hidup dia supaya kita ikut, turut, buat. Tapi kita tak buat, tak turut. Hak tu lucut-lucut tu mana tak turut. Pergi perak, dia turut. Hak dia duk buat tu. Hak dia duk rasa kena. Dia kata sunnah ni lah sunnah. Soalah gitu. Na'udzubillah min zalim. Itu satu contoh satu contoh. Yang dua contoh di akhirat pula. Contoh di akhirat sangat menarik pada kita, menarik perhatian, dan kita kena terima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis panjang, hadis Sahih Bukhari panjang, Nabi ayat kata pada kiamat ni, pada kiamat ni orang-orang dia kiamat ni, umat-umat pergi pakak cari Nabi dia. Pakak cari Nabi dia. Orang ni cari. Tu. Di dunia dia cari dah. Tapi di akhirat ni lebih ramai lagi. Sebab wipun belakang lah. Di dunia ni boleh ada duduk darat nak mari payah jumpa dengan Nabi. Nabi di Madinah. Ada setengah orang tak ada nak mari. Setengah orang tu maknanya dia uzur untuk mari. Tapi di akhirat pakak mari cari Nabi-Nabi dia. Setengah Nabi dia lah. Mari apa? Mari nak minta syafaat. Nak minta tolong. Minta tolong Nabi dia masing-masing. Sebabnya orang pergi pada akhirat tu, orang ada kedih, orang ada kes, ada kesalahan, ada dosa besar, dosa banyak, macam-macam lah.
Pergi tu. Hari tu. Tak ada bawa pahala, tak bawa dosa pergi. Pada sampai akhirat dan kat kadi kena naik san Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nak naik san itulah dia duk gaduh, duk cari orang, duk kira dia tu. Supaya kita atas dunia jugalah. Dia ada buku kena jadi cari tanai. Cari tanai. Nabi-nabi supaya tanai dah lah. Tanai kuamah. Tu. Tanai kuam hak duk jaga, duk bela orang salah bila dia berlaku kesalahan tu. Baik salah di segi harta benda, di segi jinayah bunuh orang, di segi buat salah gapo ni, jalan-jalan raya dan sebagainya. Lalu Nabi jawab kau, Nabi-nabi lain jawab kata nafsi, dirimu, diriku. Tu tak boleh nak tolong. Sebab Tuhan tak izin pada puak dia untuk wisfaat kepada umat dia. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata aku kena tolong. Hak aku ni, hak dia สิทธิของนบีเพื่อจะช่วยเหลือประชาชาติของท่านสิทธิdia. Inilah aku untuknya. Kena tolong dia. Tu. Bila kena tolong, dia pergi cari Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ayat atas umat dia ni, dia minta nak beri hapus, beri ampun dosa dia di atas kesalahan dia buat di atas dunia ni. Maka Tuhan ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar mula-mula ajar apa? Ajar puji Tuhan. Beberapa puji Tuhan. Kena mula dengan ni dulu. Nak oyak pada Tuhan, kena mula dengan ni dulu. Tuhan ajar ni. Mahamid, beberapa puji. Maka Nabi pun ucap puji yang dia ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Tuhan suruh mereka kata minta lah, katalah kul yusma, kata olehmu nescaya perkataanmu itu didengar. Tu dia tak dengar, tak boleh. Supaya kita faham gapo-gapo pesak-pesak tak boleh, tak pakai ni tak cukup. Tak cukup, tak boleh, kena hantar kelik juk faham akak pengadu tak boleh masuk dalam mahkamah. Ni ada apa ni, kul yusma, kata olehmu nescaya perkataanmu itu hai Muhammad didengar. Tu didengar. Lepas tu suruh asfi', mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tolong umatmu. Nescaya diterima. Diterima permintaan untuk syafaat tu. Nabi pun minta Tuhan terima, minta syafaat pun Tuhan terima. Lepas dah tu kata entalik, pergilah pergi cari umatmu. Nabi pergi cari mula-mula, pergi tengok orang yang Tuhan suruh pergi cari orang yang ada email. Orang ada email, tak ada email tak boleh, kafir tak ada berhak syafaat. Orang ada email, mula-mula radap email hak tinggi sikit, ini tak banyak. Email dia ada oleh hati dia ni seberat biji gandum. Biji gandum ni semusal lebih ke butir berah tu lah, butir padi tak ke? Tu butir padi tu. Maka Nabi pun pergi akhrij, bawa keluarlah puak dia ni daripada neraka. Puak tu pada neraka. Maksudnya puak ni telah ditaksin dah, kaksin katanya masuk neraka. Maka Nabi dengan syafaat yang Tuhan beri pada dia, puak tu puak yang ada email dalam hati dia sekadar seberat biji gandum. Berat dah tu. Tu. Kita ni besar mana tak tahu ni, wallahu alam. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa, ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah akan iman yang benar. Iman yang yakin, iman yang kuat, iman yang yazid, yang tambah. Mudah-mudahan kita boleh memberatkan di atas timbangan ini. Lepas tu Nabi tak puas hati lagi, pergi cari pula Allah Subhanahu Wa Taala, minta seperti ni. Tuhan pun terima tu Nabi pergi tu bawa keluar. Orang beriman yang telah dikasing masuk neraka, tapi iman dia radak ni, iman dia sebesar atom. Atom ni debu halus ya.
faman ya'mal mithqala dzarratin mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah jahat khairan baik ada seberat darah maka Nabi waktu dia lebih baik lagi alhamdulillah ayat kepentingi email kuam samkan kau email orang ketiga pula sepatu juga Nabi ni tapi adna halus ya lebih halus daripada atom lagi nampak gedok kita kena seperang tengok dah halus dah atom pun orang mata itu tak nampak sebab debu halus ya orang mata pandok ni kena pakai cumi mata tebal baru nampak bahan ni halus pada atom lagi darah halus pada zarah lagi tapi Tuhan wish pada Nabi kita Muhammad SAW Nabi bawa keluar Allahu Akbar Masya Allah itu makna kasih Nabi pada umat dia di akhirat di akhirat kita tak khabar tu kita duduk dunia lagi tak khabar di akhirat kayak gini boleh temu siapa yang ada imej siapa yang ada kedih siapa yang ada kesalahan siapa ada dosa nanti pada hari akhirat kamu boleh tengok sebab Tuhan kata saat ni faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah mithqala dzarratin syarran yarah dia akan tengok boleh tahu boleh nampak Tuhan boleh tengok pada dia itu nak kata Nabi kasih pada umat dia maka dalam perang ni Nabi pun kerana kasih saya pada umat dia terutama sahabat-sahabat dia yang hidup bersama dia Nabi panggil syarat hipung orang-orang Islam yang ada pada masa tu di Madinah hipung serta mesyuarat syura wa amruhum syura bainahum syura lagu mana kita ni kita tahu dah kata orang kafir musyrikun ni sedang-sedang keluar daripada Mekah mari Madinah nak mari lawan dengan kita nak buat lagu mana bila syarat ada setengah mereka itu syur katanya ya Rasulullah kita kena pergi keluar pada Madinah ni pergi lawan di luar bandar Madinah ni bilangnya terbanyak pendapat yang terbanyak daripada orang-orang para prajurit para tentera yang berani hak ada syur lagu ni dan juga hak pemuda-pemuda mereka itu pemuda-muda nak macam tu nak tubik lagi tak sedek di Madinah tu. Satu golongan lagi daripada sahabat radhiyallahu anhum bilangnya tersedikit mereka cadar kita duduk di Madinah tak usah keluar ya Rasulullah tu. Kita duduk nanti foya mari kita pergi dalam bandar Madinah ni tu. Itu satu pendapat tapi pendapat ni bilangnya sikit tak ramai bilangnya dia tu. Lalu Rasulullah SAW masuk dalam rumah dia kita faham sini dia bersorak di masjid dia sebab rumah dia dekat dengan masjid jadi masjid ni jadi sepa pecum bagi Nabi SAW dan para sahabatnya. Nabi masuk dalam rumah dia masuk apa? Masuk pakai baju besi lepas tu cedek jatuh lembing ke apa pedek cedek tubik mari jumpa dengan sahabat dia pada tunggu di masjid lalu tubik jadi hak golongan pertama pada sahabat bilangnya terbanyak yang mencadar supaya keluar daripada Madinah untuk pergi di luar Madinah ni jadi wasa sesat dia main mikir pula mikir dia tak kena apa kita ada paksa Nabi supaya dia keluar. Orang nampak Nabi tu duduk sedia dengan baju besi dengan pergilah kan nak pergi. Lalu buat dia mai royak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ya Rasulullah kami paksa kamu ya Rasulullah. Tu kata. Ni kami paksa kamu ke ya Rasulullah. Kata kami tak apa kalau tak keluar tak apa. Jadi nak ulas mula pula. Gapo? Pendapat dia tu pasal kau tak kena tu.
Ada juga yang mari sekaligus semangat sekaligus. Semangat tu berlepas tu pasal tak kena. Bila gitu kok dia pun koyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata pada buat yalah. Dia kata aku ni tidak adalah seorang nabi, tidak ada seorang nabi bila dia buat persiapan untuk perang dia nak pergi hundur tak boleh dah. Tu jadi nabi-nabi dulu pun sepatu juga. Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi bila dia sedia uddah sedia persiapan daripada senjata, daripada pakaian ke apa. Tidak boleh nak tak dah. Nak pecah mula, nak pergi taruh jatuh semula, masuk lemo semula tak boleh dah. Mereka kena pergi perang dah. Tu. Jadi sebab tu putusan ni kena tubik juga. Tubik keluar lagi. Tubik dengan sebanyak 1,000 orang. Lebih kurang 1,000 orang. Jadi sedikit daripada bilangan orang-orang kafir musyrikin yang mana mereka itu menyediakan bilangan mereka 3,000 lebih. Bawa orang perempuannya, bawa alat-alatnya cukup, dengan kenderaan dan juga hamba-hamba untuk nak lawan sungguh-sungguh ada kali ini. Tu. Nabi pun keluar lagi. Nabi keluar lagi sapa di Uhud. Sapa di Uhud. Bawa nak sapa di Uhud tu, belum sapa tu daripada 1,000 orang tu 300 orang daripada munafikin. 300 orang ni maknanya 30% lah. 30% orang munafikin ni paling kelik. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, paling kelik. Tu. Kasih bersama dengan kumpulan-kumpulan yang keluar kepada Uhud. Puak dia tu bila tanya keluar apa, jadi orang lain gaduh jugalah. Gaduh juga. Sebab-sebab lain gaduh. Apa dia tengok puak ni apa kelik segi bersama kita ni apa? Tu. Jadi puak dia jawab aku mana? Puak dia jawab tu, puak kami lah di antara orang yang syu'nya supaya duduk di Madinah. Tak saya keluar. Kami masa apa duduk di Madinah ni masa sedap. Masa apa kalau perang pun menang. Itu kata-kata dia. Kata-kata puak dia. Nak Nabi tu percaya alasan dia. Tu. Asalnya Nabi pada awal-awal Nabi kenalah ni. Nabi setuju jugalah nak duduk di Madinah ni. Cuma bila syura masa dia dah. Tu dasar syura ni dia kena pegang pendapat ramai. Tu. Kalau sama tu boleh jadi kena jemput undi ke lagu mana caralah. Cara syura ni Islam yang tak ada royak, cara laik dak. Cara detail dak. Royak tu wa amruhum syura bainahum. Kerjaan mereka itu ialah syura di antara mereka. Caranya nak syura berapa orang, syura di mana, wakil-wakil ke lagu mana. Ini dasar syura adalah dasar politik. Dasar politik dalam Islam. Salah satu dasar pemerintahan. Satu dasar dalam kita berjamaah ramai-ramai. Kerja-kerja kita macam masjid, ada kemakan kena syura. Macam kita kata sakon, cara ke duit pitih kat wangnya orang Islam misalnya, kena syura, kena bersorak, kena pecum. Pecum tu lagu mana Islam tak ada royak. Royak katanya suruh syura antara mereka itu. Jadi bila gitu orang-orang munafik ni tujuan dia ialah nak orang Islam ni kalah lah. Kerana dia pakat dah dengan nyopok pemimpin Quraisy di Mekah tu. Dia pakat dah dia kata nak sokong dari segi maknawi dan di segi kebenaran. Tu. Bila siapa masa dia tu boikot.
Baikot asyik turut Nabi dan kelik hundur kepada Madinah. Tujuan nak lemah, nak lemah orang Islam. Memanglah satu cara yang boleh melemah. Ada setengah orang tu, kok kita ni 1000 orang gini, tiba-tiba tinggal 700. Nak ke mana? Kita duk dengar berita-berita yang mana Nabi telah buat apa? Buat penyelidikannya, hatta mata-mata dia duk pergi tengok dengar di kalangan-kalangan kabilah-kabilah tu katanya orang kafir musyrikin nak mari sebanyak 3000 orang. Pas kita 1000 orang sikit dah. Pas klik pula 300 tinggal 700. Jadi nak lawan dia boleh ke tak? Tu cara dia. Cara dia sikit banyak kesal kepada jiwa tentera-tentera Islam. Tapi oleh kerana nak taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tanda katanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia nak beza. Nak beza di antara orang mukmin yang benar-benar sungguh iman dengan orang munafik yang menjadi pendusta, bohong. Tu mula-mula gitu, lepas tu klaim pula. Tu tanda kata bohong. Iman dia muzabzabina baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka itu duduk antara orang Islam dan orang kafir. Tak tetap mana satu. Itu di antara sikap orang munafikin yang didedah, dibungkar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bila gitu Nabi pun terus lagi. Tak berdali dah pada orang-orang munafik siapa di Uhudnya. Bila sampai situ maka Nabi buat persiapan atau menyusunkan tentera-tentera dia untuk menghadapi orang-orang kafir musyrikin. Maka Nabi letaknya dia tentu selalu orang sebahagian daripada orang tentera Islam ni orang pandang mana duduk atas bukit Uhud. Bukit duduk di belakang, bukit belakang. Nabi duduk dapat gitu. Dapat nanti orang apa ni? Orang kafir. Musyrikin mari, tentera kafir mari dapat tu. Tapi bukit Uhud di belakang. Di belakang tu ada pemanah-pemanah yang diamanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tetap di situ. Lagu-lagu mana pun berlakunya jangan hundur, jangan turun, duduk situ. Tu. Lepas tu bila orang kafir mari, jadi Nabi menghadapi dengan tentera-tentera dia lah. Pada awal-awal dapat kemenangan lah. Dapat kemenangan. Orang kafir kucak-kacir lagi. Lepas tu orang Islam ni ambil harta pasal kafir hok lari tu, ambil harta pasal. Kena bunuh lagi. Bila tengah-tengah duk ambil harta pasal kafir tu, jadi orang duk memanah atas tu, pemanah-pemanah tu, dia nampak orang duk rebut, seolah tak rebut lah, duk ambil, padahal bukan duk rebut. Pasal dia dah bila ditinggal harta-harta oleh kafir ni, dia kena ambil bagi jadi harta pasal perang. Tujuannya untuk bagi pada puak dia juga. Tahu tu. Tapi ada atas bukit tu nampak orang kafir kalah dan lari kucak-kacir, tinggal harta benda dia turun mari. Turun pemimpin dia, Waya Abdullah bin Rawahah, Waya tak jadi, tak sedengar dia. Tak sedengar, tak pakar dia. Turun mari nak ambil harta pasal. Lalu orang kafir dia susun molek juga cara dia. Mari lek belakang. Tu naik bukit Uhud tu mari belakang dia. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Asal tu tak masuk Islam lagi. Asal tu. Lepas tu mari tayarlah orang Islam kerana yang mari lek belakang orang Islam tak khabar lah. Di samping tu pula puak dia tu buat satu berita pelam ni. Tu berita pelam ni bukan baru. Berita pelam ni zaman Nabi ada dah berita pelam. Puak dia mai sebar berita katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Nabi kena bunuh lah itu. Maka royak buat kecek. Padahal Nabi tak pernah bunuh kali. Kecek royak itu. Masuk telinga tentera-tentera Islam ni, jadi bawa pada selemuh. Cara dia tu panggil nak lemuh.
melemahkan tentera-tentera Islam. Orang itu orang dekat tu Nabi mati sungguh. Nabi mati sungguh kat tu. Aku dengar gitu kata Nabi mati. Tu. Jadi buat lemah. Bila begitu jadi keadaan orang Islam kau teruk. Kadang-kadang kena tag kena apa? Kena bunuh oleh orang-orang musyrik. Siapa puluh-puluh orang. Tak silap 70 orang. Mati kerban syahid di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu panggil keadaan perang Uhud yang kita boleh ambil pengejaran banyak insya-Allah taala. Minggu depan ni kita nak ayat pengejaran satu bagaimana. Apa boleh patu Allah. Apa boleh Tuhan wikalah pada orang Islam. Padahal Tuhan janji tolong orang Islam. Orang Islam pun tolong Tuhan dah. Iaitu in tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Insya-Allah minggu depan kita akan mengajar mengenai durus pengajaran-pengajaran daripada peperangan Uhud untuk kita menjadi pedoman dalam hidup kita insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa fawwidu amrillah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.